Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detik 8 malam ini bersama saya Rashid Azim dari World Broadcast Center. Sebelum itu kita tinjau tajuk-tajuk utama hari ini. Kanak-kanak 2 tahun rentung dalam kebakaran. Pejabat akhbar Tamil gempar dilempar bom. 5 adun DAP Melaka digantung 6 bulan. Bukan sahaja rumah yang baru didiami terbakar dan hampir musnah, lebih menyayat hati anak kesayangan berusia 2 tahun turut rentung dalam kejadian itu. Itu yang berlaku ke atas sebuah keluarga di Permasjaya, Pasir Gudang, Johor dalam tragedi kebakaran pagi tadi. Ketika kejadian, kanak-kanak malang ini Muhammad Amiduddin Muhammad Nur Idris sedang tidur di bilik tingkat atas. Manakala ibunya Nur Nadiah Abu Sama berada di tingkat bawah rumah bersama 2 lagi anaknya. Nur Nadiah kemudian dikejutkan dengan tangisan anak bongsunya itu sebelum melihat asap tebal dari tingkat atas. Melihat keadaan asap yang tebal, beliau terus keluar membawa 2 anaknya yang bersamanya ketika itu menyelamatkan diri. Sepasukan bomba dan penyelamat dari Johor Jaya yang tiba di tempat kejadian kira-kira 15 minit selepas menerima panggilan kecemasan jam 9.20 pagi berjaya mengawal kebakaran itu. Ketua operasinya Syed Nasir Syed Abu Bakar berkata pihaknya mengalami kesukaran tiba awal di lokasi berikutan laluan untuk jentera masuk ke kawasan kejadian adalah sempit. Punca kejadian dan jumlah sebenar kerugian masih dalam siasatan. Mayat Aminuddin dibawa ke Hospital Sultan Ismail untuk dibedah siasat. Sekurang-kurangnya 3 bom molotov koktail meletup di Pejabat Akhbar Tamil Makal Osai di Ibu Negara malam tadi. Bagaimanapun, letupan tersebut tidak mengakibatkan kecederaan dan kerosakan teruk. Bom berkenaan hanya meletup berhampiran mesin pencetakan di tingkat bawah ketika kerja pencetakan akhbar rancak dijalankan. Kejadian berlaku kira-kira jam 11.30 malam tadi. Menurut pengurus besar Makal Osai SM Priyasami ketika kejadian kerja-kerja pencetakan akhbar sedang dijalankan. 2 lelaki bertopi keledar tiba-tiba meluru masuk ke bahagian percetakan dan membaling 3 botol bahan letupan dipercayai bom petrol. Tiba-tiba dia baling botol semua pekerja dalam pun peranjat. Tiba-tiba dia buang lagi 1 botol yang datang dengan api, tapi bila dia pecah, itu api telah menyala. Susulan kejadian itu 1 laporan polis dibuat. Ketua Polis Daerah Sentul SCP Zakaria Pagan ketika dihubungi wartawan menjelaskan sebaik menerima laporan sepasukan polis dikejar ke tempat kejadian. Siasatan awal polis mendapati 4 suspek menaiki 2 buah motosikal dipercayai terlibat dalam kejadian ini. Ia berdasarkan hasil rakaman kamera litar tertutup CCTV yang berada di luar dan dalam premis tersebut. Serentak dengan itu, siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian dan motif serangan. Seorang tauke nasi kandar di Pulau Pinang ditahan polis kerana memiliki sepucuk pistol revolver 384mm beserta 2 butir peluru secara haram. Lelaki berusia 44 tahun itu ditahan pada jam 11.30 malam di sebuah restoran nasi kandar di Jalan Slim, Jelutong malam semalam. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Gan Kong Meng berkata hasil maklumat awam polis menyerbu premis berkenaan dan menyoal siasat pemilik restoran yang disyaki menyimpan senjata api secara haram. Susulan soal siasat itu, polis menjumpai pistol buatan Brazil yang disembunyikan dalam but belakang kereta suspek. Gan berkata suspek tiada rekod jenayah lampau dan polis menghantar pistol berkenaan ke unit forensik untuk dianalisa. Siasatan masih dijalankan sama ada suspek mempunyai kaitan dengan mana-mana kumpulan penjenayah di negeri itu. Beliau berkata lelaki terbabit ditahan reman sehingga esok bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api, kurungan penalti lebih berat 1971 yang membawa hukuman penjara sehingga 14 tahun dan 6 kali sebatan. Kes juga disiasat mengikut Seksyen 8 kurungan Akta Senjata Api 1960 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 7 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan.
Berikutan kenaikan harga timah, penjenayah mengambil kesempatan membuat keuntungan haram dengan mencuri kabel Telekom Malaysia TM untuk dijual di pasaran gelap. Yang lebih dikesali, tindakan itu bukan setakat menjejaskan khidmat Jabatan Pertahanan Awam tetapi juga menyusahkan 300 penduduk tempatan di Pendang Kedah akibat terputus talian telefon. Penduduk mendakwa kejadian curi kabel dilakukan pada awal pagi dan insiden ini menyebabkan 300 penduduk kampung di sekitar Pendang terputus talian telefon rumah. Berdasarkan tinjauan awal di kampung belakang Pendang, berhampiran pejabat Jabatan Pertahanan Awam kabel telefon dipotong oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Menurut penduduk kampung, kejadian itu menyukarkan mereka, terutamanya warga emas yang hanya menggunakan telefon rumah untuk membuat panggilan kecemasan. Sebab kita nak guna telefon tak boleh lah kan benda ni. Kan? Contoh macam ada kecemasan ke apa ke, kita nak kuat macam mana kan? Itu saja. Tu macam-macam betul macam rumah mak menekan saya atas ni pun dah tak boleh guna telefon dia. Itu saja. Memang menyusahkan orang kampung. Talian 99 kita ni menyusahkan pada anggota kita sendiri dan kepada masyarakat lah kan. Kerana bila pula masuk rumah ada kes sakit apa kan. Mereka gagal menghubungi JPAM untuk mendapatkan bantuan. Kalau boleh tu kita minta semua pihak TM menyegerakan lah, menyambung balik talian ni kerana kita menjalankan tugas-tugas kecemasan. Ketua Polis Daerah Pendang, DSP Abdul Aziz Ahmad yang dihubungi berkata siasatan sedang dijalankan dan beliau tidak menolak kegiatan mencuri kabel dilakukan penagih dadah. Untuk rekod, harga timah kini berharga RM18,750 setan. Dua sahabat tarik nafas lega apabila terlepas daripada hukuman mati. Seorang pemandu teksi dan rakannya yang juga seorang juru elektrik terlepas daripada hukuman mati apabila pihak pendakwaan membenarkan permohonan representasi mereka bagi meminda tuduhan daripada mengedar kepada memiliki 779.67 gram ketamin tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara setelah Barusai Muhammad Kamarudin dan G. Somah Sundram mengaku bersalah atas tuduhan pindaan itu. Hakim Datuk Abdul Rahim Uda memerintahkan hukuman terhadap kedua-dua tertuduh itu bermula dari tarikh mereka ditangkap 26 Januari 2011. Barusai Muhammad Kamarudin 42 tahun dan Somah Sundram 26 tahun mengaku bersalah memiliki dadah itu pada jam 8.30 malam di tempat letak kereta blok H5 Pandanjaya, Ampang, Selangor. Pendakwaan dibuat Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nordin Ismail mengikut Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Detik 8 berehat seketika menyusul selepas ini. 5 adun DAP Melaka digantung 6 bulan